اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mudi waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabat wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah seperti biasa kita akan mulakan dengan pembacaan Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Semoga dengan pembacaan ini menjadi asbab kita dipelihara, diselamatkan daripada Dajjal dan fitnah-fitnahnya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang dia. Masih lagi kita berada dalam i'anah, petunjuk, taufik hidayah dia untuk kita sama-sama datang ke surau Sungai Bilah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, turunkan kebaikan, keberkatan di kampung ini, asbab kita mengadakan majlis mengingati Allah, majlis yang ada ingat kepada Allah, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun seandainya majlis zikrullah ini hanya didatangi oleh 3-4 orang saja atau 2-3 orang saja misalnya kata, maka ia jauh terlebih baik, lebih mulia, lebih ta'azim di sisi Allah Ta'ala
berbanding dengan majlis-majlis yang jutaan orang berhimpun, jutaan orang datang, tetapi majlis itu tidak ada ingat kepada Allah, tidak ada selawat ke atas Nabi SAW. Malah dalam satu hadis begitu, majlis yang tidak ada ingat kepada Allah, yang tidak ada selawat ke atas Nabi, maka itu adalah majlis bangkai keldai, menjadi sebab penyesalan kita di hari akhirat nanti. Apatah lagi kalau majlis itu majlis maksiat, jauh lebih, dia punya bala, dia punya azab jauh lebih besar lagi. Maka sebab tu kita bersyukur kerana Allah Ta'ala letakkan kita di majlis yang ada zikrullah, ingat kepada Allah, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW beritahu, idza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati taman-taman syurga, maka ambillah sepuas-puasnya. Qila ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Qala khilafuz zikr. Maka sahabat tanya, Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, halakah zikrullah, kumpulan-kumpulan, majlis-majlis yang ingat kepada Allah. Itulah taman-taman syurga di sisi Allah Ta'ala. Walaupun contoh ada orang buat satu tempat, kan, orang putih lah juga, dekat mana, Switzerland, dia tulis paradise, nama tempat tu. Itu hanya di sisi manusia saja, walaupun zahirnya nampak cantik, hijau, kan? Ada sungai, ada gunung, air jernih, kan? Gunung pun lawa, kan? Ada binatang-binatang hidup, gemuk-gemuk, suburlah dalam dia. Itu hanya di sisi manusia, kan? Itu gambaran kecil saja, kan, nikmat di dunia. Tapi akhirat jauh lebih besar lagi. Hakikatnya Nabi SAW beritahu, taman syukur inilah majlis-majlis ilmu, majlis ada ingat kepada Allah. Jadi sesiapa yang menzalimi, sesiapa yang melazimi datang ke masjid, ke majlis ilmu, di taman-taman syurga di dunia, moga-moga Allah Ta'ala akan mudahkan dia datang atau hadir ke taman syurga yang sebenar di akhirat. Allahumma amin, insyaAllah. Jadi kita sambung semula pengajian kita. Soal apa ni? Duha, solat duha. Tarawih belum, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahmatullahi wa nafa'ana bihi bi ilmihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang lepas kita dah bincang tentang solat-solat fardu kifayah, solat jenazah, solat kusufain, kan, solat aidain, 2 hari raya, solat kusuf, kan, solat rawatib, kan. Maka lepas ni kita bincang solat duha. Dan lepas yang mana kita refresh balik, solat duha tu mula dia ketika terangkatnya matahari setinggi segala selepas waktu syuruk, iaitu lebih kurang 30 minit selepas syuruk. Kalau sekarang ni syuruk 6.52, lebih kurang 7.22 waktu duha. Waktu syuruk 7.12 dah boleh solat. Cuma ada pandangan yang lebih, maknanya kalau nak cepat sembahyang isyraq, ada satu qaul mengatakan 12 minit selepas syuruk, iaitu lebih kurang 4 minit lah. 74 minit 6.52 campur 12, 74 minit dah boleh sembahyang isyraq. Sebelum tu waktu haram, tak boleh. Tak boleh solat sunat hajat, solat sunat isyraq tak boleh lagi. Solat qada boleh lah. Okey. Dan akhir waktu duha tu adalah setelah masuk waktu zuhur lah. Dipendekkan cerita. Waktu zuhur 12.55. Sekarang 12 dah. 12.55 dah masuk waktu zuhur, dah tak boleh dah sembahyang duha. Kalau nak sembahyang kena qada lah. Niat qada. Kita dah terlepas waktunya, insya-Allah.
Kemudian kita pergi pada solat tarawih. Solatut tarawih. Solat tarawih wahia makhsusutun bi syahr Ramadan al-mubarak. Iaitu solat yang dikhususkan pada bulan Ramadan al-mubarak, bulan Ramadan yang diberkati. Wa summiyat bihadzal ismu li annahum yatarawwahuna fiha. Dinamakan dengan nama itu, dengan nama ini, iaitu dengan nama tarawih. Kenapa nama dia solat tarawih? Kerana li annahum yatarawwahuna fiha ba'da kulli arba'in raka'atin. Kerana mereka atau umat Islam ni akan beristirahat. Rehat. Tarawih tu asal kata tarawah, yakni masuk rehat. Pada setiap 4 rakaat. Yakni kita bukannya sembahyang straight je. Itu sunnah Sunnah lepas 4 rakaat rehat sekejap. Cuma kita mazhab Syafi'i di Malaysia ni secara umumnya lepas 4 rakaat kita selawat dan doa kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Itu adalah disunatkan. Walaupun ni biasalah Wahabi akan cakap balik mana ada lepas zaman Nabi, mana ada selawat, mana ada doa kan. Tak ada ni, semayang je lah. Benda ni tidak melanggar syariat. Apa yang kita buat ni kerana itu sunnah, kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu kita kena banyakkan selawat pada bulan Ramadan kan. Hadis yang lain Nabi SAW juga beritahu untuk kita minta doa masuk syurga dan minta doa pelepasan daripada api neraka. Nabi suruh kita minta dalam hadis dia. Dengan fadilat bulan Ramadan tu kena minta pada Allah Ta'ala. Maka ulama buat satu kaedah, bila waktu sesuai, maka sesuai itu doa tu, hadis tu diamalkan masyarakat kita di antara selepas 4 rakaat solat tarawih. Setiap 4 doa. Baguslah. Maksudnya tidak menyalahi syarak. Jangan terpedaya, jangan tertipu ini bid'ah ni, doa-doa lepas tarawih. Apa pula bid'ah? Habis nak doa bila lagi kan? Waktu tu mau ramai sesuai kan? Waktu tarawih tu ramai orang, maka waktu kita doa lepas, malah doa lepas sembahyang ni afdal. Antara doa yang makbul lah doa lepas solat kan. Maka itu paling sesuai. Dan dia pun tak ambil masa yang lama, pendek, ringkas kan? Orang pun tak rasa berat. Maka baguslah lepas setiap 4 rakaat kita berselawat dan kita berdoa. Doa pula doa yang Nabi minta, doa Nabi suruh. Nabi suruh kita, sebenarnya Nabi suruh kita banyakkan baca kalimah la ilallah dan istighfar, kemudian minta syurga, selamat daripada api neraka. 4 ni disunahkan perbanyakkan 4 perkara di bulan Ramadan. Sebab tu bila lepas kita habis witir, biasanya kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah, ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu semua menepati hadis Nabi. 4 kalimah tu menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada masalah kita buat wirid ke kita doa lepas tarawih, itu bagus. Teruskan kan. Jadi sebab itu dinamakan tarawih, beristirahat. Tapi kalau tak nak beristirahat, nak straight je, boleh juga kan, tak ada masalah, bukan terbatal pun kan. Cuma disunahkan rehat sekejap 4 rakaat. Malah di Mekah zaman dulu lagi dahsyat, 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Sekali tawaf bukan sekejap-sekejap, lama. Itu lagi hebatlah, masya-Allah. Kita tabiklah pada mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadat kan. Kita mungkin tak mampu buat kan zaman dulu. Kita 4 rakaat. 4 rakaat kedua hilang dah kan, dah balik rumah masing-masing kan. Tinggal beberapa orang je kan, terus mayang kan. Ini dah masalah kita ni kan.
Jadi kalau boleh, inilah 4 rakaat kita baca doa tak ada masalah. Kemudian wa yadkhulu waqtuha, dan masuk waktu tarawih itu ba'da fi'li solatil isya', setelah melaksanakan solat isya'. Maka walaupun kita sama macam witir, kita menjamakkan solat tersebut, misalnya kata kita bermusafir, ada dengan keluarga kita misalnya kata, atau dengan mana-mana rombongan, bergerak contoh ke KL, maghrib sampai dekat nilai maghrib, nak semayang jamak, kemudian nak semayang tarawih, dah boleh. Kerana kita tarawih itu disunnahkan selepas solat isyak. 7.30 dah boleh semayang, kita dah jamak tu semayang tarawih, boleh, tak ada masalah. Wa yakhruju 'inda tulil fajri shadiq, maka terkeluar waktu tarawih ini ketika terbitnya fajar shadiq, ya ini subuh. Subuh, ya, azan subuh tu 5, sekarang 5.42, dah makin cepat kan, 5.42, dah habis dah tarawih, tak boleh dah buat kan. Wa afdaluha, paling bagus, afdal itu 20 rakaat, 20 rakaat. 20 rakaat lah kita buat. Alhamdulillah, masjid-masjid negeri Johor memang disyaratkan wajib kan, 20 rakaat. Alhamdulillah, kita nak jaga syariat lah. Sebenarnya 20 rakaat ni, walaupun Nabi SAW dia buat 8, kemudian dia balik ke rumah sambung sampai 20, maka pada ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka banyak jemaah buat sendiri-sendiri, berterabur, macam tak bersatu. Nabi buat macam tu sebab apa? Kerana Nabi bimbang, kalau Nabi buat secara berjemaah, sampai 20 nanti dikhawatiri jadi wajib. Takut ulama akan datang menghukumkan wajib sebab Nabi buat. Jadi sebab tu Nabi buat 8, dan benda tu hikmah Nabi buat semacam tu. Jadi tiba-tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, dia tengok orang berterabur jemaah ni, ada sembahyang sini, ada sembahyang situ, ada sembahyang sini. Jadi dia tengok berpecah-pecah, dia satukan. Okey, sekarang semua tarawih berjemaah semua. Buat 20 rakaat terus, senang. Sebab tu munculnya kita kena sembahyang 20 rakaat berkat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka apa saja sahabat buat termasuk sunnah, walaupun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah yang kita boleh ikut. Wa aqalluha, dan paling mana 20 rakaat paling afdal. Wa yajibu, dan wajib, ni wajib an yuslima min kulli rak'atin al-mutamat, wajib memberi salam pada setiap 2 rakaat al-mutamat, ke atas pandangan yang mutamat. Jangan kita sembahyang macam zuhur 4 rakaat beri salam, duha boleh, qabliyah zuhur boleh, qabliyah zuhur, duha boleh. Kita nak buat 4 rakaat straight, 8 rakaat straight boleh. Tarawih pandangan muktamad, wajib setiap 2 rakaat bagi salam. Buat 4 rakaat berdosa, boleh dia tak sah. Ini ke pandangan yang muktamad. Maka kita jangan keluarlah daripada pandangan tu. Kalau boleh, kita setiap 2 rakaat kita bagi salam, afdal. Okay, itu solat tarawih. Jadi boleh saja kita sembahyang tarawih. Contoh, ada saya pergi satu dekat KL tu, saya pernah keluar berdakwah di sana. Mereka buat 11 rakaat selepas isyak, dengan imam yang biasa, maknanya dengan imam hafiz juga, alim, tapi bukan biasalah main solat dia dalam keadaan tak sampai 40 minit lah, 11 rakaat habis. Kemudian nanti pukul 3.30 dia bangun, dia jemput satu imam Pakistan, dia buat lagi 8 rakaat tu. 8 rakaat tu dia buat 3 juzuk. Jadi 3.30 tu habis pukul 5.
Baguslah kau dekat Hartamah saya pergi tu, saya pernah keluar dekat sana. Sejam setengah sembahyang solat tarawih, 3 juzuk selesai. Alhamdulillah. Tu jadi asbab untuk kita bangkit tahajud lah. Di bulan Ramadan kan nak berqiyamul lail. Jadi tarawihnya dipendekkan sampai isyak 11 rakaat. Nanti sambung lagi pukul 3.30. Bagus juga ya, alhamdulillah, bagus. Bagi siapa yang kemampuan lah. Biasa ni berlaku dekat bandar lah. Bandar-bandar besar ni, jiwa-jiwa orang bandar ni dia semangat. Kita kan kalau buat macam tu tak ada pula orang datang. Tapi yelah, bagusnya dia tempat bandar, kita faham lah kan. Kalau dia buka puasa tu, dia order, maknanya gerai kuih tiaw tu, gerai-gerai ada 4-5 free lah. Dia dah order dah siap. Contoh ni biryani ke apa, ambil je. Gerai tu tak, dia dah sewa sebulan tu. Jadi kita makan macam makan kat restoran tapi free. Yang orang kaya dah agaknya tempat situ. Jadi malam tu setiap maksudnya malam pagi tu pukul 3.30 habis pukul 5 tu, dia akan bagi kita biryani kambing. Bukan biasa-biasa punya. India punya resepi ni. Orang India buat memang betul-betul, orang kata berbaloi lah bangun sejam tengah tu. Kan? Puas hati lah kan, dengan kita yang ngantuk ni, dah semayang penat-penat dapat balik biryani kambing tu. Oh alhamdulillah lah. Jadi setiap hari macam tu pun tak apa kan, tak ada masalah. Baguslah. Tu bagus satu inisiatif dia untuk hidupkan surau tu dekat tengah-tengah bandar tu, supaya orang datang kan. Jadi maksudnya tarawih itu boleh disambung boleh disambung. Itu juga dengan witir nak buat 2 rakaat, lepas tu malam nak buat lagi 1 rakaat pun boleh. Kemudian wa tarawih sunnatul laha fadlun sabun azim. Dikauniha ba'da syahadatain afdalu ibadatul badan. Kerana setelah kalimah syahadah, afdalu ibadatul badan, paling afdal ialah ibadatnya badan. Ini solat lah. Selepas kita mengucap 2 kalimah syahadah, amalan yang paling afdal ialah ibadat badan, iaitu solat. Dan diberitahu kat sini, wal hasilu 'ala nawafil tanqasimu ila salasah. Al-awwal nafidatun muaqqatatun kat tarawih wal witir. Okey. Jadi kesimpulannya bahawa solat-solat ni terbahagi kepada 3. Pertama ialah solat nafil yang muaqqatah. Solat nafil yang ada waktunya. Maknanya tidak boleh dilakukan sebarang waktu, mesti ada waktu, mesti kena laksanakan pada waktu dia. Contoh kat tarawih, solat tarawih hanya dilakukan pada waktu bulan Ramadan selepas isyak. Selain waktu tu tak boleh buat. Kemudian solat witir sama juga, boleh dilakukan setiap hari, setiap malam selepas isyak. Solat duha, tu namanya solat sunat muaqqatah. Solat isyraq, solat tahajud, itu muaqqatah, yang diwaktukan. Solat rawatib samalah, ba'diyah qabliyah. Kemudian solat nafilah zata sabab wahya ala thalathati anwa'. Solat nafil yang ada sebab. Zatu sabab tu solat yang ada sebab. Maka dia ada 3 bahagian. Pertama, sababun mutaqaddimun. Pertama ialah solat sunat yang sababun mutaqaddimun, ini sebabnya di awal, seperti sunatut tawaf, wa tahiyatul masjid, wa sunatul wudu. Okey. Kemudian sababun muqarrinun, seperti kusufain, solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey. Jadi sesiapa yang nak solat sababun mutaqaddimun dan sababun muqarrinun, dia tidak ada waktu haram. Tak ada waktu haram. Seperti nak solat sunat tawaf, nak solat sunat tahiyatul masjid, bila-bila masa, lepas subuh boleh, lepas asar boleh, asalkan masuk masjid. Nak buat solat sunat tahiyatul masjid boleh. Surau tak boleh. Surau tidak ada kesunahan untuk kita buat solat sunat tahiyatul masjid, tak ada, hanya untuk masjid. Dan solat sunat wuduk, solat sunat wuduk boleh belaka.
Sunnah dia kita ambil wuduk, dalam keadaan wuduk belum kering lagi, kita solat sunnatul wuduk. Hanya amalan Sayyidina Bilal radhiyallahu wuduk yang Nabi SAW tanya dia, wahai Bilal, apakah yang buatkan amalan kau hebat sangat sampai aku mendengar ketika Isra Mi'raj, Nabi dengar terompah dia berbunyi. Maka bila Sayyidina Bilal kata, aku tak ada amalan special pun, tapi setiap kali aku ambil wuduk, aku memang mengerjakan solat sunat 2 rakaat wuduk. Tu amalan dia. Maka solat sunat wuduk ni dia bila masa boleh. Kita masuk masjid lepas asar boleh, lepas subuh boleh, tak ada masalah. Ataupun sababun muqarrinun, iaitu solat sunat gerhana, boleh pada waktu-waktu haram. Maknanya kalau gerhana tu berlaku pada 5.30, kita dah sembahyang asar ni, nak solat lagi solat gerhana, boleh, tak ada masalah. Tapi sababun mutaakhirun, seperti solat sunat istikharah, tak boleh pada waktu haram. Contoh waktu haram selepas solat subuh sampai isyraq, tak boleh. Selepas solat asar sehingga maghrib, tak boleh. Solat hajat, tak boleh. Solat taubat, tak boleh. Solat istikharah, tak boleh. Tak boleh berlaku. Jadi ada waktu haram dia. Okey. Tapi dekat Mekah boleh berlaku solat sunat hajat bila masa, boleh. Solat sunat taubat tak ada waktu haram. Mekah je yang 5 waktu haram tu dia tak ada. Tapi selain Mekah, selain Mekah dan Madinah, boleh berlaku kita nak semayang. Ada maknanya selain Mekah Madinah ada waktu haram, ada solat yang kita tak boleh semayang. Tetapi di Mekah Madinah boleh berlaku 24 jam, boleh, tak ada waktu haram. Kemudian tak ada waktu haram lagi, solat qada boleh berlaku. Dan boleh lagi solat qada, solat fardu boleh berlaku, tak ada waktu haram. Itu confirm. Kemudian solat sunat yang ketiga ialah nafilah mutlaqah, yakni solat nafil mutlak, wahya allati la tahtasu bi waqtin wala sabab. Yakni dia solat sunat tidak ada khusus apa-apa, tidak ada niat apa-apa, tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Solat ni ada waktu haramnya. Niat dia macam mana? Usalli, sajaku salat, Allahu Akbar, tu niat dia. Solat sunat mutlak. Allah sajaku salat akbar, tu cara niat solat sunat mutlak. Dia tak ada apa-apa, tak ada bukan hajat, dia bukan solat sunat tahajud, bukan solat sunat taubat, bukan tasbih. Jadi solat sunat tasbih ada waktu haram ada. Maknanya tak boleh buat lepas subuh, tak boleh buat lepas asar, tak boleh. Solat sunat tasbih dia macam sababun mutaakhirun. Okey, selesai. Kemudian wal aqsamun nawafil min nahiyat jamaah kismani, maka terbahagi nawafil, solat-solat sunat yang berjemaah itu ada 2. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah, iaitu solat sunat yang disunnahkan berjemaah padanya, seperti aidain, seperti 2 hari raya, itu sunnah berjemaah. Maknanya kalau tak berjemaah boleh, tetap sah. Tetap sah. Nak solat duha, solat Aidilfitri seorang-seorang kat rumah, sah. Nak solat Aidilha seorang-seorang kat rumah, sah. Cuma sunnahnya berjemaah. Wal kusufain, dan solat gerhana. Solat sunat gerhana pun disunnahkan berjemaah. Infradi pun boleh, seorang-seorang boleh. Bahawa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah, itu adalah seafdal mimma la yusannu fihal jamaah illa rawatib. Maka solat 2 hari raya ini adalah solat yang disunnahkan berjemaah. Macam dia cakap, solat sunat ini adalah lebih afdal dari solat sunat yang tidak disunnahkan berjemaah. Maknanya di kalangan solat sunat yang disunnahkan berjemaah,
solat paling afdal ialah solat 2 hari raya dan solat gerhana, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan solat rawatib, solat rawatib ni lagi tinggi daripada solat Aidil Raya. Solat rawatib itu, ba'diyah, qabliyah tu, dia lebih tinggi daripada solat Hari Raya. Malah dia lebih afdal dari solat tarawih. Jadi jangan kita meninggalkan solat rawatib. Solat rawatib Tetapi dalam ranking solat sunat paling afdalnya solat sunat witir. Witir nombor 1 lah. Witir ni paling afdal sebab sebahagian mazhab mewajibkan witir. Jadi kita ni sunnah muakkadah. Jadi kita kalau boleh jangan tinggalkan solat witir. Kadang-kadang orang jaga tahajud, masya-Allah, jaga solat tasbih, witir ni tak semayang, kan? Main dia tak tahu apa orang kata hierarki apa? Priority, keutamaan mana lagi afdal. Semayang witir lagi tinggi lagi. Sebab tu kalau kita dipilih antara tahajud dengan witir, tak cukup masa, kita kena solat witir dulu. Witir lagi afdal. Tu solat sunat paling afdal, solat sunat witir. Sebab tu kalau boleh jangan tinggalkan. Kemudian jaga solat-solat rawatib. Tu afdal antara solat-solat yang afdal. InsyaAllah. Ada soalan sebelum pergi yang lain? Tak ada belum jumpa lagi, belum dapat lagi insyaAllah. Dan kalau tak ada, insyaAllah teruskan ke bab yang baru. Ni bab puasa Sekarang dah masuk bulan apa? Rabiul Akhir Rabiul Akhir 27 berapa sekarang? 27 27 bulan 4 bulan 4 27 bulan Rabiul Akhir lah. Masuk Rabiul Akhir, Rejab. Dah masuk Rejab lagi 3 pagi betul. 3 pagi dah masuk Rejab. Kita dah masuk bulan Rejab ni, kita dah faham dah. Bulan Rejab ni dah hampir-hampir Ramadan dah. Tak lama lagi dah puasa dah sekejap rasanya bawa itu puasa dah kena puasa lagi sekejap sangat masa berlalu. Dah masuk Rejab tu kita dah faham lah, kita kena puasa sunat. Biasakan dulu kan, Senin Khamis ke puasalah sunat, training diri kita kan. Nanti Rejab, Syakban, itu ada Ramadan dah, sekejap je. Jadi bagus jugalah kita buat puasa waktu sekarang ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa rahmatullahi wa nafa'ana bihi bi ilmi fid dar amin bil amin. As-shamu, puasa. Wa mas-shamu, dan bermula puasa itu, wa huwa, puasa itu al-thalith min arkan Islam. Puasa itulah rukun ketiga daripada rukun-rukun Islam. Fahuwa, maka puasa itu imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus, menahan diri daripada perkara yang diketahui ala wajhin maksus, ke atas cara yang tertentu. Wa minhu, termasuk caranya adalah an-niyatu, niat, di kulli yaumin, pada setiap hari. Wa tabyituha, dan memalamkan niat, minal lail, daripada pada waktu malam. Wal imsaku anil mufattirati, dan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan, minat ta'am, berupa ta'am, wasyarab, dan minuman, wal jima', dan jima' dan sebagainya. Itu antara muqaddimah lah. Muqaddimah berkenaan dengan puasa. Jadi puasa itu rukun Islam yang ketiga. Dari segi bahasa dia, puasa ni adalah menahan diri, nak tahan diri kita. Dari syarak ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini puasanya orang awam, dia sekadar tahan diri daripada seluruh perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada tulu'il fajri, terbit fajar, sampai ghurub syams, sampai terbenam matahari. Itu saja kerja orang awam. Ini tak kisahlah dia semayang ke tak semayang,
mengumpat ke, perkara buruk dia buat, tak ada masalah. Yang penting dia tahan diri pada perkara membatalkan, dah sah. Itu puasanya orang awam. Tapi puasanya orang khawas, dia kena menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa ni boleh batal. Puasanya tak batal lagi, tapi pahala puasa boleh batal dengan kita mengumpat, mencaci orang, memukul orang, menzalimi orang, kan? Apa lagi? Apa sajalah, kan? Perkara-perkara lagha, kan? Full time, kan? Contoh main game, full time main game, kan? Ataupun tinggalkan perintah Allah yang lain, maka dia puasa, dia lepaslah. Maknanya taklah kena azab sebab dia berpuasa, tapi pahalanya tak dapat kerana dia melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan pahala dia. Tapi pahala khawasul khawas lagi tinggi lagi. Dia puasa memang lillahi ta'ala, fully kerana Allah. Yang ini mata dia jaga, kan? Telinga dia tak dengar perkara maksiat, hati, fikiran dia, kaki dia, semuanya dalam jaga dalam perintah-perintah Allah dan sunnah Nabi. Tak ada benda yang dia tak buat tak bukan perintah Allah. Semua dia jaga. Itu puasanya khawasul khawas, puasanya kekasih-kekasih Allah, orang yang cinta kepada Allah. Maka dia kena jaga seluruh tubuh badan dia, insya-Allah. Sambung lagi. Sebelum tu ada soalan atau tuan? Yes, sir. Kalau nak puasa ni, kalau dia ada tinggal pada kan, dari puasa rejab lah. Puasa rejab, puasa sunat, baru siap puasa sekali tu digantikan boleh. Boleh ya. Macam saya cakap kemarin, kalau solat tak boleh kita gabungkan niat. Kalau mandi wajib gabung dengan mandi hari raya, jatuh pula hari Jumaat, gabung lagi niat mandi Jumaat, boleh berlaku. Sekali mandi dapat 3. Mandi wajib pun sah, mandi sunat raya pun dapat, dan mandi sunat Jumaat pun dapat. Niat dia betul satu-satu. Yang penting kita niat wajib dulu saja. Aku mandi wajib kena Allah Ta'ala. Ketika mandi tu kita niat nak mandikan sekali, mandi untuk sunat raya dan mandi hari Jumaat. Yang penting wajib tu kena betul-betul. Wajib tu kalau tak niat tu tak sah, mandinya tak sah. Saja aku mandi wajib, saja aku mandi fardu kena Allah Ta'ala. Begitu juga dengan puasa. Puasa boleh kita niat qada dan boleh juga kita gabungkan dengan puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, kan? Puasa bulan Rajab. Kalau ada puasa Muharram, puasa awal Muharram, atau puasa bulan Zulhijjah, hari Arafah. Qada itulah puasa qada, itulah puasa Arafah. Itulah puasa 6 hari bulan Syawal, tu juga puasa qada, boleh berlaku. Boleh sekali. Maka satu hari dikira puasa lebih je. Kalau bulan Ramadan ada 13-14 bulan tu adakah boleh diapakan sunat? Boleh ya. Tapi Kita dah yang wajib. Kita nak ambil apa extra sunat. Boleh tak? Itu dikira sekali kot. Sebab kita memang macam puasa sunat ni pilihan, kan? Kita boleh pilih nak Arafah, nak puasa ke tak. Tapi kira Ramadan ni dia dah tak payah niat pun, memang dah Isnin Khamis pun tak nak puasa, dia tak boleh pilih, aku nak Isnin Khamis lah. Tak boleh. Ramadan memang Isnin ke Khamis ke Jumaat kena puasa. Jadi walaupun hari putih ke hari hitam pun sunnah. Hari hitam hujung kan pun ada kelebihan dia. Dia dikira sekali ya. Dikira sekali, tak perlu niat lah. Ramadan tu wajib dah. InsyaAllah boleh. Jadi InsyaAllah sikit sebanyak. Cuma satu lagi lah, tarawih. Biasa yang saya beritahu yang lepas tu pasal qada tu kan, dia masih lagi ada balance kan. Maka sebenarnya solat tarawih dia boleh
niat qada, niat qada subuh ke, ataupun kalau dia nak solat zuhur, waktu solat tarawih nak solat zuhur boleh nanti tambah 2 rakaat. Kan kalau kita tak nak nampak sangat, solatlah tepi-tepi ke, kan? Tapi kena sambung lah, jangan tepi sampai terpisah kan, nanti sebabnya tak sambung tak dapat pahala jemaah. Jadi kita boleh saja solat, niatnya subuh, niat qada subuh ke qada zuhur ke boleh, tak ada masalah. Sebab pandangan yang pertama, haram untuk kita solat-solat sekiranya masih lagi tersisa solat fardu yang belum diqada. Maka sebab tu solat tarawih tu jadi berdosa kalau kita buat. Jadi sebab tu kalau kita nak ikut juga jemaah tu, kita niat fardu, qada fardu. Bagusnya subuh lah yang selari dengan solat tarawih. Sebab solat tarawih ni dia 2 rakaat, subuh pun 2 rakaat. Jadi kita beri salam boleh sama-sama. Tapi kita sembahyang subuh, macam itulah. Kunut tu sunat. Boleh kita amalkan kunut yang pendek. Kunut yang pendek senang je, kita baca Allahumma firli ya ghafur, pendek je, Allahumma firli ya ghafur. Kerana kunut ni ada 2 bahagian, satu doa, satu sana. Doa ni doalah, sana ni pujian. Jadi ulama ringkaskan, kalau nak pendekkan, kita kena 2 benda ni. Allahumma firli itu doa, ya ghafur ni puji Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Boleh juga Allahumma arhamni atau Allahumma arham ya rahim, boleh. Allahumma ighfir ya ghafur, boleh. Tak doa pun sah juga, tak ada masalah. Selesai ya, kan dia berdoa lah kan, tayang kat tangan tak? Tayang kat tangan. Boleh pula kan. Ni apa kunut? Ni apa solat subuh pukul 9 ni kan. 9.30 dah solat subuh kan. Jadi kita yang ringkas lah, kita ambil ringkas. Sekadar nak memenuhi syarat memenuhi kesunahan kunut tu boleh belaka. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Ada lagi? Yes, sir. Tentang puasa putih. Puasa putih Puasa putih ni pada 13, 14, 15 betul pada bulan purnama lah. Dia ikut bulan bagi Islam pada bulan purnama. Antara kelebihan dia, kalau dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Fadl Amal tu, saya lihat dia beritahu kalau orang yang ada masalah was-was boleh amalkan puasa tu untuk ubat penyakit was-was dia. Ada was-was kan, buat amalannya was-was kan, dah basuh muka dah tadi, dah basuh kaki ni, terfikir balik, muka dah basuh macam belum basuh kan. Itu penyakit was-was. Sama orang kata takbir semayang, dia dah masuk niat, dah kata takbir Allah, tak masuk-masuk kan, was-was. Tu antara penawar dia puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Kecuali bulan Zulhijjah kerana tasyrik tu haram berpuasa. Mungkin tersalah saya ganti 14, 16 tak silap saya, atau 15, 17. Betul lah, insyaAllah. Yang lain saya tak tahu sangat. Cuma memang dalam kitab itu termasuk puasa yang disunahkan, Isnin, Khamis. Dia puasa ni ada bulanan, ada mingguan, ada tahunan. Puasa sunat ni, puasa tahunan 6 hari bulan Syawal kan. Puasa bulanan, puasa tahunan lain, hari Arafah 9 Zulhijjah. Itu puasa tahunan tu, sunat-sunat dalam setahun. Dan puasa bulanan tu 3 hari putih, kemudian hari hitam termasuk. Kemudian puasa mingguan, Senin Khamis tu sunat lah. Kemudian lagi tinggi puasa Nabi Daud. Hari ini dapat makan, esok puasa, selang. Ada sanad dia dekat Kerincing, tempat saya belajar dekat Indonesia.
atau mana-mana sini pun ada, cuma saya tak tahulah ulama sini siapa. Puasa sunat 3 tahun, istiqamah puasa Nabi Daud. Antara kelebihan dia akan jadi ulama ataupun orang kaya, tak silap saya. Antara dia punya kelebihan puasa Nabi Daud ni, dia akan jadi ulama ataupun jadi orang kaya. Lebih kurang macam tu lah. Ambil sanad kalau nak puasa Nabi Daud lah. Siapa yang tahan kan. Malaysia ni subhanallah hebat lah. Malaysia ni kerja dia makan dia kan, jarang kan dapat buat senang orang Malaysia ni. Kalau lagi Indo mungkin senang, kita mudah berlapar. Malaysia ni tarikan nafsu kuat, sangat kuat. Dan lagi orang muda, lagi orang muda kuat, tarikan nafsu. Perempuan sekarang tak boleh tahan. Tengok je dia kena grill green tea ke grill tea life lah, apalah, cuba jangan kita kena sekat anak-anak kita ni. Kalau tak pasti sekat, bagi tahu dia kan, jaga makan. Kau semua benda kita boleh makan kan. Biksu, mixu kan, nasi krim yang kita tak sure barang dia apa kan. Jangan kita main try kan. Anak kita main suka cuba kan. Kena pastikan betul-betul. Ada kadang saya pergi KL, yang jual tu memang orang Melayu. Dia bawa pasar raya, ada kecil kan, orang Melayu. Nama dia nama tak ingat nama apa. Tapi saya tengok tak bertanda halal. Saya cek kat Google kan, adakah halal kedai ni. Tengok tak halal. Yang jualnya orang Melayu, pakai tudung. Jadi yang beli orang Melayu. Tak halal tu. Jadi sebab tu Cina ni pandai minta maaf cakap Cina ke pandai. Tokek ni Cina, dia cek pekerja Melayu. Yang jualnya barang tak halal ni. Kena cek betul-betul. Jangan tengok orang Melayu. Lepas tu saya pergi kedai dekat Melaka, dekat depan Maidin. Kedai apa saya tak ingat. Kedai dia macam kedai Indonesia sikit lah. Ambil order semua Melayu. Tapi saya was-was kan, saya tengok ni bukan kedai Melayu, macam kedai Indon kan. Betul, bos dia tu Cina. Bos dia Cina. Masakan Indonesia, campur lah. Saya tanya tukang masak dia Islam, tak, tukang masak dia orang Vietnam. Macam mana tu? Yang kerja, yang makan tu Melayu tu, bawa keluarga, ada anak kan, pakai tudung. Sebab apa dia gunakan pekerja Melayu tu. Sebab tu kita kena check betul-betul. Kita jangan terus syakwa sangka. Syakwa sangka tu bagus, tapi jangan terus serbu dia kan. Dia ingat kita apa, tapi kita tanya je lah kan. Confirmkan dulu. Sebelum makan, confirmkan dulu. Sahkan tu. Itu sifat orang bertakwa Orang bertakwa ni, dia check makanan dia kan? Dia bukan main pedal kan. Tengok, boleh ni. Macam mana kadang-kadang kedai Melayu kan, ada Cina ni hantar buah potong tak pakai itu macam mana tu masalah juga. Jadi kedai Melayu kan, sepatutnya kalau kita sebagai tauqi itu sebaiknya kita cakap minta maaf, saya tak ambil buah. Sebab pisau dia. Tapi okey, hukum fiqh halal Hukum ni saya cerita fiqh halal. Halal. Walaupun air tangan Cina kan, yang potong apa halal. Tapi dari sudut kesufian, tasawuf tak elok kita ambil daripada air tangan orang bukan Islam. Malah air tangan daripada orang tak sembahyang pun tak elok kan. Air tangan, sebab sampai satu cerita yang kisah Nabi Musa AS tu, saya tak ingat dah. Kisah dia nak beritahu, ada orang tu dia bernazar, dia dapat sekian-sekian, dia bernazar dia kena minum air kencing khinzir, salah saya, air kencing anjing, tak silap saya, air kencing anjing. Kemudian dia nazar tu dia dapat, dia kena tunaikan minum air kencing tu. Dia jumpa Nabi Musa, adakah aku kena buat? Nabi Musa beritahu tak payah kan, kau cuma perlu minum air hujan yang mengalir daripada rumah orang yang tak sembahyang. Nak kata hina dia lebih kurang tu. Jadi sebab tu ulama kata air tangan daripada
orang beramal dengan tak beramal tak sama. Ya. Tapi kita jagalah semampu kita lah. Tu cerita dia lah kan. Jangan kita hukum orang. Jadi kita jaga sebaiknya. Nak kata kalau orang dia tak semayang pun bahaya, lagi kan orang kafir kan. Jadi kita jaga ya. Tapi dia sudah halal, halal. Kalau barangnya halal, halal lah kan. Cuma kita bimbang, takut-takut pisau tu campur-campur apa kan. Dia basuh dengan air arak ke apa kan. Kita bimbang kan, tak tahu orang Cina macam mana. Jadi kita jauhi je lah. Senang tu je, jauhi. Ada banyak lagi kedai Melayu yang halal, yang lain kenapa kita ambil kan. Dah selesai kan, insyaAllah. Jadi semoga Allah SWT guna kita kefahaman, kebaikan kan, amalkan dan sampaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna bima yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimi, tawassalna bi ta'limin wa anta rizqar wasilah wa anta rizqal amanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika.